Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungnya perbincangan kita dalam kitab Muqaddimah Aqidah Al-Muslimin. Bab yang ke-20, ciri-ciri kufur di zaman kini. Maknanya ciri-ciri kufur zaman ini maknanya betul-betul kafir zaman moden. Jadi kalau zaman dulu ada kafe, semua batu, semua kayu, semua berapa dia matahari bulan. Zaman moden ni ada tambahan lagi, hak semua hal cara baru pula. Jadi tiap zaman tu setan ni dia tak pencet. Hak pernah bertugas zaman dulu sepaklah ni pun tak ada pencet. Ambil cuti pun tidak. Anak ayat kehebatan dia ni tak mati. Ambil pencet pun tidak. Ambil cuti pun tidak. Dia tak ada gaya. So, kita ni kalau gaya kak, cara cuti. Jadi oleh itulah kopok kafe ni mari semacam. Hak baru semua ada. Jadi kita dah bincang 2-3 perkara bawah ni. Kita akan sambung balik dalam ciri-ciri kufur di zaman ini muka surat yang ke-123 dah. 23. Apabila tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sistem hidup, maka ini berarti menurut hukum nafsu yang sememangnya menjadi ciri-ciri jahiliyah yang juga lahir daripada tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari aspek hukmiyah. Hukmiyah itu mana aspek pemerintahan. Boleh jadi dia terima hukum Allah dalam semaya. Dia terima hukum Allah dalam zakat. Zakat hari ni hebat betul. Cara nak kutip zakat pandai betul orang tadi. Dengan cara di kempen di masjid, atau cara kapur dia panggil. Lalu ni dia panggil online. Online ni maknanya bayar zakat ke ujung jari je. Masuk lain. Jadi tak apalah. Dia betulnya menggalakkan orang Islam ni beramal dengan tanggungjawab rukun tu, rukun Islam ke dia tu. Jadi tak ada masalah. Kita terima kasihlah kepada pihak-pihak zakat tu. Semuanya kita minta cara nak bagi tu. Pasal kita tanya. Bila kita dibayar dia online tu, maknanya kita sudah niat dah. Benda duit kita halau dia ni zakat. Jadi dia buka pun tali zakat dia panggil. Cumanya dia kita nak mintanya pembahagian. Pembahagian. Jadi jangan pandang ngutik lah. Bagi pun kena pandai juga. Jadi itu. Dan mungkin juga dari aspek uluhiyah. Uluhiyah itu aspek ketuhanan. Jadi kerana sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menamakan hukum yang lain daripada hukumnya dengan nama hawa nafsu. Jadi siapa dia hukum yang bukan hukum Tuhan, dia panggil hukumnya hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum." Surah Al-Maidah ayat 49. Maksudnya, dan hendaklah kamu berhukum di kalangan mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mengikut hawa nafsu mereka. Maksudnya kalau kita ikut lain pada hukum Tuhan, jawabnya kita ikut hukum hawa nafsu. Jelasnya, cara mengikut hawa nafsu itu adalah berbeza dari masa ke semasa. Dari umat ke umat. Dari negeri ke negeri. Tetapi tidak terkeluar dari prinsipnya. Dari prinsipnya sama ada untuk kepentingan individu, kepentingan orang-orang. Itu mana individu. Atau jamaah tertentu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada mempunyai maslahat dirinya melalui hukumnya. Allah Ta'ala buat hukum ni bukan nak menyusahkan hamba dia. Nak menyenangkan kita, nak menyelamatkan hamba dia. Tuhannya tak ada masalah. Inna Allaha ghani. Tuhan terkaya daripada segala undang-undang ni. Dia buat tujuan apa? Tujuan nak cuba, nak uji kita. Patuh ke tak patuh? Tunduk ke tak tunduk? Taat ke tidak? Pasal syurga ni bukannya benda kecil. Bukan nak pergi basah sebutir surga ni. Segala benda dalam tu ada yang begitu limpah. Tak padai kalau nak kira dengan apa ni, dengan amalan kita yang sedikit ni. Tapi rahmat Allah Ta'ala tu sangat luas. Dan sangat luas pemberian dia.
Kekufuran juga lahir dari wujudnya taghut yang berkuasa menurut zaman masing-masing. Taghut ni kita dah takrif dah baru ni. Nak maknanya syaitan, taghut. Orang yang membenarkan diri jadi sembah oleh orang. Naik ke atas kursi cakul itu, orang pakai sujud dia. Taghut lah tu. Taghut juga dengan makna orang yang tidak mahu hukum Allah. Itu makna taghut. Menurut zaman masing-masing yang membawa wadah mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syariatnya dengan memaksa orang-orang lain supaya sesat bersamanya. Allahu akbar. Firman Allah taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Surah Al-Baqarah ayat 257. Maksudnya Allah menjadi wali kepada orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir itu yang menjadi wali mereka ialah taghut. Jadi, apa dia kerja taghut ni? Yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kekafiran. Jadi taghut ni, orang yang waktu bik manusia kepada kafir, itu nama dia taghut lah tu. Tak kira apa dia jenis. Dia ni makhluk jin ke, makhluk manusia ke, makhluk hantu ke. Yang pentingnya kerja dia nak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Surah Al-Baqarah 257. Contoh taghut yang dihuraikan secara panjang dalam Al-Quran ialah Fir'aun. Jadi kalau kamu tanya siapa dia taghut tu, jangan tunjuk ke siapa-siapa. Kita tunjuk ke Fir'aun. Pasal dia tu, saya sebut sendiri. Jangan buat balas kat kita. Jangan tunjuk orang tu tahu, jangan. Hara dunia ni jadi. Jangan kita mudah nak mentahu orang. Kerana tahu ni bagi berat. Berat atau berat? Berat. Kita dia mengkafirkan orang. Mengapa Fir'aun dianggap tahu? Pasal apa Fir'aun ni jadi tahu? Tak juga soalan tu. Sebabnya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Musa, izhab ila Fir'auna innahu tagha. Surah Taha ayat 24. Maksudnya, Musa, pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Yang ni tahu dah dia. Melampaui batas. Dia ni manusia mengaku jadi Tuhan. Tak melampaui batas kan? Melampaui batas. Fir'aun dianggap tahu melampaui batas kerana mengaku menjadi Tuhan. Bukannya dengan makna dia mengaku bahawa dialah yang menjadikan alam ini. Kalau dia mengaku dia jadi alam, dia suka orang kapur. Enggak, muni Fir'aun. Ngaku jadi alam. Nak buat ayah rekor pun tak reti dia. Makan reti. Nak ngaku jadi alam. Dia tak ngaku dia buat alam. Tetapi adalah dengan makna bahawa dialah yang berkuasa dengan hak undang-undang dan peraturan yang diciptanya sendiri untuk menghukum rakyat. Mengaku Tuhan bukan dengan hanya pengertian bahawa rakyat melakukan upacara ibadat terhadapnya. Kita kena faham. Bila mengaku Tuhan bukan mana orang kena sembah dia. Bahkan Fir'aun juga mengaku adanya Tuhan. Tetapi Fir'aun masih berlagak seperti Tuhan dengan memaksa rakyat supaya patuh kepada hukum dan sistem yang diciptanya. Jadi dia buat undang-undang ni cerita Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala juga mentafsirkan ucapan Fir'aun melalui firman-Nya, Ana rabbukumul a'la. Fir'aun kata apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Surah An-Nazi'at ayat 24. Dengan ucapannya di satu masa yang lain, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti, afala tubsirun. Am ana khairum min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Surah Az-Zukhruf ayat 51 dan 53. Maksudnya, Fir'aun kata apa? Bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Tak dia. Mesir ini aku. Dan kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina? Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataan-perkataannya, dia pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa ni kecek tak jelas mana dia.
Rasa dia kuat ke? Mengapa tidak dipakaikan gelang dari emas? Atau malaikat datang bersama-sama dia, sama Musa, untuk mengiringinya. Maka dia mempengaruhi kaumnya, lalu mereka patuh kepadanya. Jadi Fir'aun ni pandai cakap, harta banyak, menyebabkan orang terpengaruhnya, dia ikut buah dia. Jelas sekali, perbandingan yang dibuat di antara dirinya yang menjadi pihak yang berkuasa, dengan segala rupa kemewahan, kebendaan, sedangkan Nabi Musa AS tidak ada kuasa dan kebendaan. Nabi Musa mana ada benda dia. Duduk pula di kampung, bawa diri pula pergi ke Madian. Bahkan menganggap apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS itu membawa kerusakan di muka bumi. Jadi bukan sekadar dia hina Musa. Musa ni membawa kerusakan di muka bumi pula. Jadi macam-macam benda lah dia cerita ke Nabi Musa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yazaraka wa alihatak." Al-A'raf 127. Maksudnya, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhan kamu? Jadi Musa buat hijau lagu ni dia. Surah Al-A'raf ayat 127. Melakukan kerusakan. Menurut ta'rif mereka, Fir'aun ialah menukarkan sistem yang ada itu kepada cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Fir'aun kata molek dah orang nak sembah dia ni. Musa mari nak suruh jadi sembah Tuhan satu. Jadi dia panggil tukar sistem ni, dia panggil Musa telah buat kerusakan. Sesungguhnya itulah dia gambaran tauhid, jahiliyah, kufur sejak dahulu hinggalah sekarang. Sama ada ianya orang perseorangan atau kumpulan yang memaksa manusia supaya menerima yang lain daripada Islam dalam semua jurusan kehidupan. Bahkan lebih menyesatkan lagi apabila tauhid itu berkuasa. Inilah dia cabaran paling hebat dihadapi oleh Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengan para Rasul. Firmanullah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Surah An-Nahl ayat 36. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan di kalangan tiap-tiap umat itu seorang Rasul yang memerintah dia supaya menyeru, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maknanya kalau kita tengok dakwah para Nabi, Anbiya, Rasul-Rasul alaihimussalatu zaman dulu, dua kerja dia. Yang pertama suruh orang sembah Allah, bukan sekali. Jauhilah taghut. Mana kalau suruh sembah Allah, tak nak suruh maya saja. Benda-benda hak mungkar tak bicara, tak sempurna. Hak sempurnanya mesti kerja dengan dua kaki, dua tangan. Hak alik ni suruh benda baik, suruh sembah Allah, tangan alik ni lari daripada buat kemungkaran, buat syirik dan buat benda-benda yang tahu dan sebagainya. Ini kerja Rasul. Walaqad ba'asna tu. Kami bangkit ke setiap umat itu Rasul. Kerja dianya jak mula lagi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ani'budullah wajtanibut taghut. Ini. Itulah dia ciri-ciri kekufuran sama ada di zaman jahiliyah Namrud dan Fir'aun, atau di zaman jahiliyah Arab, Farsi dan Rom, ataupun di zaman jahiliyah moden. Hari ini ulama-ulama pendakwah kita kata jahiliyah kurun moden ini, kurun yang ke-21. Di mana yang berbeza hanyalah watak-watak taghut yang membawa dan mempertahankan kekufuran itu. Mungkin taghut abad 15 Hijrah dengan taktik baru. Mereka tidak lagi menekan golongan Islam dari segi lahiriah, tetapi bertindak dari segi pekerti yang melumpuhkan iman dan seterusnya membunuh akidah yang sebenar. Jadi macam-macam. Orang dulu dia bunuh orang. Lalu ni tak bunuh orang dah. Dia bunuh kepala otak kita. Bunuh kepala otak. Bunuh. Kalau tidak tak timbul lah. Ada mayat dalam tu sapah ni kena bakar tu. Kini lah ni. Pergaulan bebas. Bila mari bulan 2 ni, dia panggil hari kekasih. Hari kekasih ni, bebas lah tu. Nak buat berapa boleh. Hari ni hari bebas. Bila sudah hari bebas, mengikut dalam statistik angka yang dikeluar oleh pejabat kebajikan, mengatakan lepas pada bulan 2 ni, tak lama lagi, bulan 2 lagi, akan marilah budak-budak Cina mengadu ke pejabat. Nak buat macam mana dia ni, sudah termengandung ni. Pasal hari kekasih lah. Ini hari taghut, hari jahiliah belakang ni. Jadi benda-benda penyakit lagu ni, dalam TV sebut, dalam surat khabar, buduk gajah,
Jadi menyebabkan budak kita ni ikut dengan perbuatan orang kafir. Jadi masalah besar benda-benda ni. Dia panggil Valentine ke apa nama ni. Valentine jahiliah lah. Kalau sebenarnya Valentine jahiliah nama dia. Jadi kita nampak dah benda-benda gitu. Yang jauhnya, abad dulu lagu lain, abad lagu lain. Semuanya nak membunuh akidah yang sebenar. Di mana sikap mereka tidak lagi menyembah patung-patung. Dan berhala-berhala. Atau menyembah Fir'aun. Tetapi melalui penyembahan kepada ideologi. Yang dicipta untuk menyelesaikan masalah. Dengan meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun agama Allah Subhanahu Wa Taala itu diperintah oleh manusia dan akalnya. Mana agama ni diperintah bukan memerintah. Ataupun agama Allah Subhanahu Wa Taala itu diperintah oleh manusia dan akalnya juga tidak lagi dengan upacara pemujaan dan menyembah hatu syaitan yang gaib, tetapi bertindak memuja kebendaan yang dijadikan matlamat hidup. Dulu orang kapur duk puja hatu, puja kepala sungai, puja tunggu kayu, puja busu. Lah ni orang tak main dah benda tu. Orang puja kebendaan. Halal ke haram, awak jangan sebut. Pasal itulah dalam kajian kita buat, mengapa kelah-kelah fiqh yang membincangkan halal haram ni kurang minat orang. Kurang minat. Tapi kalau kita mengajar tasawuf ni kat martabak 3 4 sampai 7 habis martabak. Jangan sebut bab halal haram, orang minat. Pasal apa? Sebab bicara bab halal haram fiqh ni kata atas kepala. Kau hok ni haram, berat kena. Kau ni haram kena. Ada kalau kita bicara bab tasawuf saja, martabak 7, martabak 8, apa naik lagi apa ni makam tu makam ni, wali tu wali ni, keramat tu keramat ni, kau sakit kepala. Sakit kepala? Sakit kepala, kau tak kena tu atas kepala. Tak kena ke tu. Jadi bicara bab halal-halal ni kena. Cuba tengok. Buat kajian lah. Kita dah buat kajian sedikit tengok. Dia kata, orang-orang dia sebut, dah siapa ustaz? Dia kata, kalau kita buat kelas fiqh ni, kurang minat orang. Kelas tasawuf, minat selalu orang. Dia apa? Dia tasawuf tak kata tak kepala. Dia main gosok saja. Dia gosok tu kena gosok, bukan kata tak boleh ngaji tasawuf. Akhlak kena ngaji. Tapi, jangan tinggal hak asal, hak ketuk tak kepala kena ketuk. Kena ketuk. Al-Imam Ibn Taymiyah telah menyebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an, laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai', wala salatukum ila salatihim bi syai', yaqra'una al-Qur'an, yahsabunahu annahu lahum, wa huwa 'alaihim, la yujawizu qira'atuhum taraqihum, yamruquna min al-Islam kama yamruqul sahmu min ar-ramiyah." Rawah Muslim. Rawahu Muslim. Maksudnya akan lahir di antara umatku satu kaum yang membaca Al-Quran. Bukan seperti lazimnya kamu membaca. Dia baca Quran. Dan sembahyangmu berlainan dengan sembahyang mereka. Membaca Quran dengan mengira bahawa Quran itu sebagai propaganda di ayah mereka. Padahal ia adalah hujah ke atas mereka. Bacaan mereka tidak melebihi kerongkongnya. Makna baca wak belagu ya. Meretubi orang-orang semerih. Tapi tak masuk dalam hati. Mereka keluar dari Islam sebagai anak panah keluar dari busurnya, wal-iyadzubillah. Jadi orang ni baca Quran juga, Nabi kata. Tapi Quran ni tak masuk dalam tekak. Baca sekat tubik sorang, tubik orang semerih ya. Tak turun dalam hati, tidak beriman dengan Allah. Sudah baca Quran. Musim ni mesti orang belagak ni. Belagak pagi sampai tengah hari. Saya ke Nabi. Jemaah pagi semaya. Tak kira tu. Ni berlaku ni, benda-benda lagu ni. Ini masalah. Belagak tu kat saya ke Nabi bawa spanduk berat. Sengit lengan-lengan bawa spanduk. Tu lubu atas kepala tak ada. Saya ke Nabi lagi. Ni baru berat belakang ni. Baru berat belakang. Tengok ni. Dalam hadis Muslim. Nabi kata baca Quran tak turun tekak. Tak turun ke perut. Turun dia sakat tekak saja. Yang merukuna minad-din. Keluar daripada agama seperti cabutnya anak panah. Daripada busur. Daripada anak panah. Wal-iyadzubillah. Menurut satu riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awsan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'ad." Muttafaqun alaih. Maksudnya, mereka memerangi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman 4 awas lagi.
dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Sekiranya aku menjumpai mereka, nescaya aku akan perangi mereka seperti memerangi kaum Ad. Nah, jadi itu di antara perbincangan kita yang terakhir dalam kitab kita ini, bab yang ke-21 adalah merupakan bab yang terakhir, iman wajib dipelihara dan dipertahankan. Ini kena jaga betul-betul. Hal ini benar-benar makhluk-makhluk perosak tu, jauhkan dia. Dan bagaimana kita nak jaga iman kita, bagaimana nak mempertahankan iman, ini di antaranya oleh kerana iman sahajalah yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Di mana segala kepentingan yang lain itu adalah tempelan semata-mata. Hak lain pada iman tu, orang panggil hak dia pelengkap ialah. Iman itu asas, bangunnya asas. Justru itu pergantungan hanyalah kepada iman dan Islam. Maka ianya hendaklah diletakkan lebih penting dari segala yang lain. Jadi kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya radhiyallahu taala anhum telah meletakkan iman dan Islam itu mengatasi kepentingan nyawa, keluarga, bangsa, tanah air, harta dan lain-lain. Mereka ni pergi mati, nak jaga Islam mati. Pergi pergi mati ke diri. Tak ada lah kita ni mati. Kalau kena orang lain boleh cerai lagi, tapi kalau mati tak ada dah. Tak ada atas dunia ni, tapi dengan akhirat ni dia hidup. Walaupun tidak dinafikan bahawa kepentingan tersebut juga mesti dipertahankan, tetapi iman dan Islamlah yang menyelamatkan itu semua. Jadi sesungguhnya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa peristiwa pengajaran betapa mulianya iman itu kepada hidup dan matinya manusia. Jadi manusia yang hidup ke mati, mulia hidup di mana? Hidup di iman. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Nak mati kita tu biarlah kita jadi orang yang berislam yang beramal dengan segala hukum hakam yang telah diajar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala lagi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa 136. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang mengkufurkan Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya dan hari akhirat, sesungguhnya dia sesat sejauh-jauhnya. Mana orang sesat ni? Orang kafir dengan Tuhan lah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, telah bertanya Sufyan bin Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Maksudnya wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya mengenai agama Islam akan pengajaran yang saya tidak payah bertanyakan orang lain. Jadi ajar kepada saya ini Islam yang saya tak payah tanya dah orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Nabi kata apa? Maksudnya katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah menurut jalan yang betul. Jadi itulah syarat ini. Yang pertama sekali kita mengaku beriman, yang kedua kita kena istiqamah. Istiqamah ni maknanya ikut jalan yang betul. Kalau kita beriman saja dengan mulut, perbuatan kita tidak beriman, itu dipanggil tidak istiqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tu ayat fastaqim kama umir. Ya Muhammad, naklah kamu istiqamah sebagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Nabi bangun malam, tak tidur, pecah kaki. Kerana Allah Taala perintahkan supaya istaqim kama umir. Bangunlah, tunaikanlah tanggungjawab sebagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita boleh istiqamah dengan apa yang kita ada sehari dua ni, lekat semaya berjamaah, Qurannya 2-3 juz sehari, zikir waktu pagi tak tinggal, petang tak tinggal, tak cara hal dah kita ni, insya-Allah kalau kita mati sekarang ni pun sudah dikira istiqamah yang besar. Nak banding dengan zaman kita lah ni, tak zaman berat. Orang lain yang lekor lagi, tak kena wajib, tak kena surah. Kita boleh kena sikit ni, beristiqamahlah, jaga diri. Ni pun kita kira
hebat dah kita. Di zaman ni. Nak zaman jangan tu banding zaman orang ulama, zaman orang saleh-saleh ramai dulu. Nak cari orang saleh kita ni. Yang boleh istiqamah maya tak tinggal. Pun bilangnya berat. Berat pun satu samai perumahan itu berapa ribu. Penduduk berapa ribu. Kalau pergi baca terus dulu 3,000. Surah kecil 40 kali 40 tak penuh. 40 kali 40 ni berapa orang yang boleh isi? Ada. Lah ni maya subuh ada 3 sah. 3 sah tu berapa orang tanya dulu. Tu imam sah pertama. Tu bila sah yang kedua, orang tina seorang bini tu imam mari. Jadi 3 sah yang ada. Orangnya 3 orang ya. Yang bila sah lah ni bila orang. Ni enggak 3 sah. Ini berat kita cerita ni. Nabi kita bila tu ayat fastaqim kama umir tak lalu makai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi apa ini Sufyan bin Abdullah ni dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Rasulullah, royak pada saya satu perkataan saya tahu saya tak tanya orang lain. Nabi wi dua patah ya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Mu beriman kepada Allah Taala, kamu di istiqamah. Kata enggak boleh hak Nabi kita aja pegang kaki dengan gigi. Nabi kata abdu alaiha bin nawajib. Dikekoh dengan gigi gerah, bukan gigi tangan mudah cabut. Gigi gerah. Manakala cabut gigi gerah ni kita kekoh sekali dengan mulut dah cabut. Jadi kena pegang dengan agama ni seperti berpegang dengan gigi gerah kita. Hak halal ambil, hak haram jauh sama sekali. Hak samaran tinggallah. Tak usahlah hak itu. Jadi kerana itu tengok di sini. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita daripada apa jua yang merosakkan iman di hati, perkataan dan perbuatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi alhamdulillah pada pagi Rabu 17 hari bulan 2 tahun 2010 bersamaan dengan 3 hari bulan Rabiul Awal tahun 1441 tamatlah kita membaca serta menghuraikan secara ringkas kitab Muqaddimah Aqidatul Muslimin yang ditulis, yang disusun oleh Al-Fadil Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi bin Haji Awang hafizahullah taala di Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian.